Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Ashraf Rashdan bin Rusli. Saya ketua kumpulan ni dan kumpulan kami mendapat tajuk Dasar Pembangunan Ekonomi. Sebelum tu saya akan cerita sedikit tentang pembangunan ekonomi itu apa. Okey, pembangunan ekonomi ialah proses di mana sesebuah negara sedang diperbaiki dalam sektor ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat. Istilah ini sering digunakan oleh ahli ekonomi, ahli politik dan lain-lain dalam abad ke-20 dan ke-21. Sejahtera, nama saya Petronella Paulus dan saya akan memulakan sesi pembentangan kami. Saya akan bentangkan tentang dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ataupun DEB merupakan salah satu program sosioekonomi di Malaysia. Program ini telah diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdul Razak sekitar tahun 1970 hingga 1990. Beliau perkenalkan program ini dalam rancangan Malaysia Kedua. Matlamat utama bagi DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integriti nasional. Program ini kemudiannya digubal di dalam konteks strategi serampang dua mata untuk mengurangkan dan akhirnya untuk menghakis kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan dan memberi peluang-peluang pekerjaan kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, serta untuk mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi negara Malaysia. Pada tahun 1991, dasar ekonomi baru telah diganti dengan dasar pembangunan nasional. Walau bagaimanapun, elemen-elemen dalam dasar ekonomi baru masih digunapakai, namun secara beransur-ansur akan diganti sepenuhnya kepada dasar pembangunan nasional apabila Bumiputera Sabah mempunyai keyakinan diri. Sekian itu saja. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hisul Kulki bin Nazri. Saya akan membentangkan dasar pembangunan nasional ataupun boleh dikenali sebagai DPN. DPN dilancarkan oleh Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991. Rangka rancangan jangka panjang yang kedua juga digubal berasaskan dasar pembangunan nasional. Apakah itu DPN? DPN adalah satu program yang menggantikan DEB, iaitu Dasar Ekonomi Baru. Tempoh pelaksanaan dari tahun 1990 sehingga tahun 2000. Dan juga Dasar Pembangunan Nasional juga ini mewujudkan pembangunan seimbang sesama masyarakat di negara kita. Apakah objektif DPN? Objektif DPN adalah menghapuskan ketidakadilan sosio-ekonomi, mencapai integrasi nasional, mengutamakan perlindungan alam sekitar, dan juga menjadikan sains dan teknologi sebagai teras pembangunan di negara kita. Hai, nama saya Siti Rucinga dan hari ini saya akan membentangkan tentang Dasar Wawasan Negara. Dasar Wawasan Negara ini telah pun dilancarkan pada 4 April 2001 oleh bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad masa di Parlimen. Tempoh masa pelaksanaan Dasar Wawasan Negara adalah dari tahun 2001 sehingga 2010, iaitu selama 10 tahun. Dasar Wawasan Negara ini meliputi tempoh masa rangka rancangan jangka panjang negara ketiga ataupun RRJP 3, iaitu dari tahun 2001 sehingga 2010. Dasar ini memberikan tumpuan terhadap peningkatan keutuhan dan daya saing negara. Dasar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualiti pembangunan dan menjana pertumbuhan tinggi yang mapan supaya rakyat dapat menikmati kemakmuran. Terdapat juga beberapa matlamat utama dalam wawasan negara. Antaranya adalah untuk membina negara yang berdaya tahan ataupun berdaya saing. Kedua, untuk mengekalkan usaha membasmi kemiskinan.
Ketiga, membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan atau care ekonomi. Dan yang keempat ialah dirangka untuk mengurangkan ketidakseimbangan sosial, ekonomi, dan juga wilayah. Selain itu, terdapat juga objektif atau tugas utama dasar wawasan negara. Antaranya adalah untuk membina bangsa yang berdaya tahan dan memupuk perpaduan, menyemarakan semangat patriotik, membina masyarakat yang bertolak ansur, penyayang, dan memiliki nilai-nilai positif. Kedua adalah untuk mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan di kalangan dan dalam kumpulan etnik serta wilayah. Yang ketiga adalah untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengukuhkan sumber pertumbuhan institusi keuangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. Yang keempat adalah untuk meningkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi. Dan yang terakhir adalah untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan serta langkah strategi untuk meningkatkan nilai dalam sebuah sektor ekonomi dan mengoptimumkan daya pemikiran bangsa. Rasional dasar wawasan negara juga telah diperkenalkan, dan antaranya adalah untuk membangunkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat berteraskan pengetahuan. Yang kedua adalah untuk menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber tempatan melalui pengukuhan pelaburan dalam negara di samping penarikan pelaburan langsung asing ataupun FDI yang berterusan ke dalam bidang yang lebih strategik. Ketiga adalah untuk menjadikan sektor pertanian, pembuatan, dan perkhidmatan yang lebih dinamik melalui penerapan pengetahuan yang lebih tinggi. Keempat adalah untuk membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin di kawasan terpencil. Sekian daripada saya dan kita teruskan dengan kesimpulan. Assalamualaikum, nama saya Imran Khan. Seperti mana rekan-rekan saya tadi telah menyampaikan sedikit sebanyak mengenai dasar pembangunan ekonomi negara. Dengan itu, saya akan memberikan kesimpulan mengenai dasar pembangunan ekonomi negara yang telah rekan saya sampaikan tadi. Sebagai kesimpulannya ialah kerajaan kita telah mengambil pelbagai jenis inisiatif yang bersungguh-sungguh untuk memajukan ekonomi negara. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada kadar kemiskinan pendapatan negara semakin meningkat dari masa ke semasa. Hal ini kerana membuktikan bahawa inisiatif-inisiatif yang diambil oleh kerajaan adalah sangat berkesan untuk memajukan ekonomi negara. Kita haruslah bersyukur kerana hidup dalam negara yang harmoni. Ini kerana kerajaan kita telah bersungguh-sungguh untuk membantu kita agar kita tidak susah pada masa hadapan. Sekali kita juga bersyukur kerana menjadi sebahagian daripada negara Malaysia. Kita juga hendaklah bekerjasama antara satu sama lain untuk membantu ekonomi negara mencapai tahap yang lebih tinggi. Sekian daripada saya dan grup kami. Sekian dan terima kasih.